Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh anak-anak. Bertemu kembali kita dalam kelas Bahasa Melayu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang haiwan ternakan. Dalam Al-Quran juga ada menyebut tentang haiwan ternakan ini, di mana ciri-ciri haiwan ternakan ialah berkaki 4 dan antara haiwan yang boleh disembelih, iaitu seperti lembu, unta, kambing, dan kuda. Jom kita dengar bacaan Qari yang membaca ayat surah Al-An'am ayat 138 hingga 143. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين
ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. Sekarang kita masuk kepada tajuk kita pada hari ini, peternakan yang berfaedah. Tadi kita dah dengar dalam surah Al-An'am ayat 138 hingga 139 yang ada menceritakan tentang haiwan ternakan, iaitu haiwan seperti unta, lembu, kambing, kuda. Itu haiwan yang berkaki 4. Itu antara ciri-ciri haiwan ternakan. Sekarang kita masuk pula kepada tajuk kita, iaitu tentang ternakan berfaedah. Tapi kalau ternakan berfaedah untuk tajuk ni lebih umum lah. Okey, lebih umum. Jadi kita masuk dulu kepada cerita tentang ternakan ayam hutan. Okey, siapa pernah tengok ayam hutan? Okey, ayam hutan ni sangat-sangat susah untuk kita temui, untuk kita jumpa, kerana ayam hutan ni baru dalam hutan. Maksudnya dia memang tinggal di kawasan yang banyak pokok, iaitu hutan lah, kawasan hutan. Dan memang ayam hutan ni dia tidur di atas pokok. Okey, makanan ayam hutan ni ialah biji-bijian. Biji-bijian ni seperti padi, gandum, jagung. Jagung yang kita beri makan pada ayam biasa juga. Ayam hutan pun makan makanan yang sama. Okey, apa keistimewaan ayam hutan ni? Keistimewaan ayam hutan ni, kalau kita tengok, berbeza dengan ayam yang biasa. Sebab dia ada bulunya tu warnanya sangat cantik. Dan harganya juga mahal. Kerana ayam hutan ni adalah ayam yang selamat lah. Ayam yang selamat untuk kita makan. Okay, memang ayam hutan ni sangat-sangat best sebenarnya. Okay, sebab ayam hutan ni dia jarang dapat ditemui. Jadi kat situ dah ada keunikannya lah. Dan sangat selamat untuk dimakan. Jadi memang kalau untuk sembelihan tu, kalau dapat ayam hutan tu memang best lah kan. Memang best. Okay, ayam hutan ni dia lebih mahal daripada harga ayam biasa. Kerana ayam hutan suka nak dapat. Okay, seterusnya kita pergi pula kepada ternakan dalam air, iaitu ikan. Iaitu kolam ikan dan hasilnya. Kita ikuti kisah Aidil dan bapanya. Okay, Aidil dan bapanya berhasrat untuk menternak ikan tilapia di dalam sangkar di sebatang sungai. Mereka mencari kawasan sungai yang agak dalam. Airnya bersih dan sentiasa mengalir. Selepas itu bapanya membeli sangkar yang dibuat daripada besi. Bapa Aidil meminta beberapa orang pekerjanya memasukkan sangkar itu ke dalam sungai. Aidil dan bapanya melepaskan benih ikan pada waktu pagi. Mereka melepaskan sebanyak 500 ekor benih ikan tilapia ke dalam sangkar. Pada setiap hari, Aidil membantu bapanya memberikan ternakan ikannya makan pelet dan makanan lain yang telah diproses. Ini makanan ikan lah. Okey, untuk memastikan ikan terus hidup dan sihat. Jadi makanan pelet ni adalah makanan yang membantu. Makanan yang diperlukan oleh ikan yang dibela. Okey, sambung. Setelah beberapa bulan, ikan-ikan itu sudah boleh dipasarkan. Ikan-ikan itu dijual kepada peraih. Maksudnya bila ikan itu membesar, dah boleh jual kan. Okey, jadi ikan ni juga adalah antara haiwan ternakan, iaitu haiwan yang dibela oleh seseorang. Okey, haiwan yang dibela. Anak-anak, dalam cerita ini ada mengandungi isi tersurat dan isi tersirat. Apakah itu isi tersurat? Isi tersurat ialah ayat yang terkandung di dalam petikan. Manakala isi tersirat ialah isi yang memberikan maksud,
isi yang menyatakan maksud kepada isi surat. Maksudnya isi surat ni adalah maksud kepada ayat. Tapi kalau isi surat ni ialah ayat yang ada dalam teks. Contohnya, perengan yang pertama, isi surat ialah mencari kawasan sungai yang agak dalam, airnya bersih dan sentiasa mengalir. Tentang ikan tilapia tadi kan. Jadi nak bagi tahu dekat situ ialah kenapa mencari kawasan sungai yang agak dalam, untuk memastikan bekalan oksigen yang cukup dan mengeluarkan bahan buangan dari dalam sangkar secara semula jadi. Okey, apabila diletakkan ikan yang dalam sangkar tu dalam kawasan yang dalam, itu membantu ikan itu mendapat oksigen. Oksigen yang sebetulnya, yang secukupnya. Dan apabila berada dalam kawasan yang dalam dan bersih, airnya sentiasa ditukar, maka bahan buangan dari dalam sangkar itu akan keluar. Okey, jadi isi surat di situ adalah yang dalam petikan. Isi surat memberikan apakah maksud sebenar dalam petikan tu. Perengan kedua iaitu membeli sangkar yang dibuat daripada besi. Okey, sangkar ni ada yang daripada kayu, ada yang daripada besi. Jadi maksud kepada membeli sangkar yang dibuat daripada besi ni apakah? Maksudnya ialah memastikan sangkar tahan lama berada dalam air sungai. Okey, sangkar ni diletakkan dalam sungai bagi memastikan ikan itu hidup lama. Ini kaedah yang digunakan supaya ikan tu hidup lama dan cepat membesar. Jadi ikan tu boleh dijual. Jadi ini adalah kaedah yang kaedah yang cepat lah untuk memastikan ikan tu membesar dengan cepat. Okey, satu dimasukkan dalam kolam, dimasukkan dalam air. Okey, seterusnya perengan yang ketiga. Perengan ketiga, apakah itu suratnya? Okey, surat dalam perengan ketiga ialah melepaskan benih ikan pada waktu pagi. Jadi nak bagi tahu bahawa benih ikan diberi pada waktu pagi. Benih ikan maksudnya untuk bagi ikan tu berkembang, menternak. Maksudnya ikan tu menternak lebih cepat bila diberikan benih ikan. Okey, yang terakhir pula perengan yang keempat, memberikan ternakan ikannya makan pelet dan makanan lain yang telah diproses. Jadi ikan ni perlu diberikan makanan. Seperti manusia perlu diberikan makanan untuk kekal sihat, kekal bertenaga, kekal begitu juga ikan. Dia bagi memastikan ikan tu membesar dengan sihat dan segar. Jadi perlu menjaga makanannya. Itu sampai situ harap-harap anak-anak boleh memahami apa yang Ustazah ajar. Okay, seterusnya kita pergi pula kepada section pelet kambing. Okay, siapa tengok pelet kambing? Pelet ni makanan kambing lah. Makanan kambing makanan kambing. Okay, kita baca cerita tentang pelet kambing ni. Jadi kita akan dapat tahu apakah itu pelet kambing. Okay. Hasan pergi ke rumah Datuk Kamala. Dia melihat banyak kambing tempatan. Kambing itu di dalam kandang. Pada setiap awal pagi, kambing itu dilepaskan. Kambing meragut rumput di kawasan ladang kelapa sawit. Pada pukul 8.30 pagi, Datuk Kamala mencuci kandang kambingnya. Dia membersihkan kandang itu supaya tiada najis kambing. Pada waktu petang, Datuk Kamala ke ladang kelapa sawit berdekatan rumahnya. Dia akan menghalau kambingnya pulang ke kandang. Selepas itu, Datuk Kamala memasukkan pelet ke dalam bekas khas. Kambing-kambing memakan pelet yang diproses daripada daun kelapa sawit. Okey. Dan terakhir, kambing-kambing itu akan dijual oleh Datuk Kamala apabila telah matang. Jadi kita tahu pelet tu apa? Pelet tu ialah daun kelapa sawit. Gambar, itulah pelet kambing yang hujung sekali ni. Pelet kambing ni yang dah diproses, merupakan daun kelapa sawit kan. Okey, kandang kambing, ni rupa kandang kambing.
dan kambing memakan rumput. Jadi kita boleh tengok kambing sedang makan rumput. Okay, seterusnya kita masuk kepada ayat dasar. Okay, ayat dasar ni apa? Dasar ialah ayat yang menjadi dasar atau sumber bagi pembentukan semua ayat lain. Maksudnya ayat dasar ni ialah ayat asas lah. Ayat asas dalam membina ayat. Okay, kita baca teks. Pakcik Isa pesara. Beliau pesara tentera darat di Sarawak. Beliau ingin mengisi masa lapang di rumah. Membela ayam. Dia membuat reban. Jadi kat situ ayat dasar ni ringkas je. Ayat yang ringkas. Okay. Satu, Pakcik Isa penternak ayam. Nombor dua, beliau memakai sarung tangan. Yang ketiga, makan ayam di dalam mangkuk. Yang keempat, ayam Pakcik Isa sangat lapar. Okay. Seterusnya tentang isterinya. Ini ialah Makcik Aminah. Makcik Aminah menyusun telur ayam dalam bekas. Makcik Aminah penjual telur ayam. Pembeli membeli telur ayam. Okey, jadi ini contoh ayat dasar. Ayat dasar ni pendek sahaja. Ya, anak-anak? Ini ayat tunggal. Okay, ayat tunggal ni ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. Okey, contohnya Aisyah seorang yang rajin. Aisyah ialah subjek, predikat ialah seorang yang rajin. Okey, kita kepada teks yang ada dalam video tentang ternakan puyuh. Encik Johari menghadiri seminar ternakan puyuh di Sarawak. Beliau mendirikan reban di hujung kampung. Beliau menjaga puyuhnya setiap hari. Julaihi ialah pembantu ayahnya pada waktu petang. Beliau memasang lampu di dalam reban. Puyuh Encik Johari semakin banyak di dalam reban. Encik Johari mengira puyuh setiap petang. Banyak telur puyuh di dalam reban. Julaihi mengutip telur puyuh setiap pagi. Encik Johari menjual daging puyuh di pasar. Nenek berasa gembira dapat membeli daging puyuh. Anak-anak, ada latihan untuk tajuk ini, iaitu bagi tahun 2, boleh tengok muka surat 56 buku aktiviti jilid 2, iaitu tentang frasa dan ayat. Okey, frasa dan ayat. Frasa ini terdiri daripada 2 perkataan dan ayat ialah ayat yang panjang. Jadi kita perlu mengenal pasti di manakah frasa dan ayat untuk ditulis di ruang jawapan. Iaitu contoh tajuknya akuarium ikan afian. Hobi Afian membela ikan. Oleh itu ayahnya membuat sebuah akuarium ikan pada dinding rumah. Akuarium itu dijadikan sebagai hadiah bersempena dengan hari lahirnya. Ayah Afian melepaskan ikan emas ke dalam akuarium itu. Afian selalu memberi ikan makan pelet. Selepas beberapa bulan, ikan itu telah membesar. Ikan itu juga telah bertelur. Selepas itu terdapat banyak anak ikan emas yang cantik di dalam akuarium itu. Afian menjual anak ikan emas kepada kawan-kawannya. Dia mendapat wang untuk membeli makanan ikannya. Jadi dekat dalam ini anak-anak, terdapat perkataan yang diimlakkan, iaitu perkataan yang dihitamkan, digelapkan, yang merupakan frasa dan ayat. Frasa itu adalah perkataan yang mengandungi 2 perkataan, manakala ayat ialah ayat yang panjang, ayat yang lengkap. Jadi anak-anak perlu keluarkan perkataan yang dihitamkan dan tuliskan di ruang jawapan. Okey. Ada persoalan yang tak jelas dengan latihan, boleh tanya pada ustazah. Seterusnya latihan yang kedua, iaitu tentang cerita. Maksudnya dia berikan jawapan dan anak perlu mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Tentang sang burung hantu penjaga ladang. Okey, insya-Allah. Seterusnya ialah bina ayat dasar.
Seperti yang saya cakap tadi, ayat dasar ialah ayat yang menjadi dasar atau sumber bagi pembentukan semua ayat yang lain. Maksudnya ayat yang asas lah. Okey. Contohnya tentang cantiknya udang kara. Encik Nasir penternak udang kara. Mudah kan? Ayat yang lengkap, ayat yang bagus ialah di mana ada subjek, kata kerja dan objek. Tetapi yang ini cukup sekadar ada subjek dan predikat. Encik Nasir. Siapa Encik Nasir? Encik Nasir ialah penternak udang kara. Terang-terangan dalam gambar menunjukkan bahawa Encik Nasir itu sedang memegang udang kara. Kita buat gambar yang kedua. Kita boleh bina ayat untuk contoh Encik Nasir menerima pembayaran udang kara. Manakala yang megang bungkusan tu kita boleh letak nama Encik Rahman ke. Encik Rahman membayar duit udang kara. Terus ni latihan 4. Arahan soalan, bina ayat tunggal berdasarkan gambar. Gambar menunjukkan lelaki itu sedang menanam rumput. Jadi contoh nombor 1, Encik Basri menanam rumput di padang. Nombor 2, Encik Basri memasukkan kuda ke dalam kandang. Dan seterusnya. Terus ni latihan yang terakhir iaitu latihan 5. Arahan soalan, kenal pasti ayat tunggal. Kemudian salin. Tajuk tentang ketam nipah. Memerlukan kepada anak-anak mengenal pasti ayat tunggal di dalam karangan ini. Contohnya, ayat tunggal ni adalah mesti ada subjek dan predikat. Contoh yang pertama, Imran suka melihat ketam nipah. Imran itu subjek, suka melihat ketam nipah itu predikat. Dah dapat dan nombor 1. Jadi tinggal nombor 2, 3 dan 4. Okey, berakhirnya latihan yang kelima, maka berakhir tajuk kita pada hari ini. Saya mengucapkan selamat menjawab latihan. Alhamdulillah, dah berakhir kelas kita pada kali ini. InsyaAllah berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Assalamualaikum.